itu Muhammad. Yang sekarang ni orang kehilangan Muhammad di Mekah. Boleh jadi itu Muhammad. Mari kita kejar dia. Dia tanya dia cakap dia mana? Dia kata nak pergi ke Madinah. Mari kita mengejar dia pergi ke Madinah. Selang 3 hari Nabi berada di Madinah, Ummu Ma'bad sampai di Madinah dan masuk Islam. Tuan-tuan, hadis-hadis riwayat daripada Ummu Ma'bad yang menceritakan tentang tingkah laku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat masyhur diceritakan oleh ulama-ulama. Dia yang boleh menceritakan bagaimana tingkah laku sifat Nabi kerana keikhlasan yang ada dalam diri seorang perempuan yang hormatkan Nabi. Sebab itu tuan-tuan, kita sentiasa hormatkan Nabi, kita memuji-muji Nabi dengan selawat, dengan muqassidah, dengan kita membesarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini orang tak mau kita berselawat, ya Hanana, beruntungnya. Beruntung ya Hanana. Ya Hanana ni beruntungnya kita dengan kelahiran seorang yang bernama Ahmad. Muhammad yang bergelar Ahmad. Itu yang dikatakan. Yang lagu yang kita baca yang Hana ni, beruntunglah kelahiran seorang yang bernama Muhammad. Untung kita tu baca, kita faham betul. Bila kita kata beruntunglah, kita sebut kata tu kita faham. Beruntungnya aku, beruntungnya, lebih beruntung lagi Allah Taala takdirkan kita sebagai seorang Islam, orang yang beriman, orang yang duduk diberi peluang oleh Allah SWT untuk mendekati ilmu-ilmu yang sedemikian. Ini semua tuan-tuan dipilih oleh Allah Taala. Tuan-tuan jemputlah berapa ramai, hantarlah cycler berapa banyak pun, letaklah signboard berapa banyak untuk majlis-majlis seperti ini. Selected tuan-tuan, terpilih. Tak semua orang boleh datang majlis-majlis seperti ini, tak mungkin. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan yang datang ini, tuan-tuan yang sebenarnya kalau kat kampung tak guna. Tak maaf cakap. Tuan-tuan kalau kat kampung tak guna, orang tak pakai semua. Itu orang tak betul tu budak tu. Orang cakap tu. Yang itu yang dipilih tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, ulama-ulama dahulu, ulama-ulama dahulu, mereka melatih orang-orang seperti contohnya tuan-tuan, orang yang mengasaskan ilmu gerakan tabligh di Indonesia, di India. Seperti Maulana Zakaria, Maulana Ilyas, dia mengajak orang profesional ini, diajak dengan Islam. Orang pandai-pandai diajak dengan Islam, diajak. Tetapi apabila mereka dah pandai, mereka dah buat hal dia masing-masing. Diajak peniaga-peniaga dengan Islam, bila dah kaya, dia buat hal masing-masing. Akhirnya dia kata, baik aku cari peminta-peminta sedekah. Baik cari orang kampung-kampung yang biasa ni, aku latih. Akhirnya orang asli tu, orang asli dilatih berdakwah. Bila orang-orang asli dilatih berdakwah, dia tak ada kelulusan, mereka itulah yang tekun berdakwah. Baik itu tuan-tuan jangan rasa kecil hati kalau kat kampung orang tak pakai tuan-tuan. Mungkin Allah Ta'ala memilih tuan-tuan untuk jalan yang lebih besar lagi. Kalau tuan-tuan sibuk nak menjadi orang pandai, dah sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan kerja-kerja dunia, Allah Ta'ala lalaikan dengan zikrullah ini. Yang ini lebih rugi, dunia dapat, akhirat hancur. Baik itu berhenti semua sekali. Sahabat-sahabat apabila mendapat jalan-jalan sedemikian tuan-tuan, seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf seorang peniaga, kita kenal dia seorang peniaga. Tetapi Abdurrahman hanya berniaga seminggu 3 hari tuan-tuan. Itu gagal niaga. Seminggu 3 hari itu pun orang tak boleh lawan. Dia punya jutawan dia tuan-tuan tak boleh lawan. Seminggu 3 hari dia kerja. Bukan hari kerja. 4 hari duduk dengan Allah, duduk masjid beribadat. Hari ni kita seminggu ada 7 hari, 9 hari kita kerja. Kalau tu kita habis overtime lagi campur, tak 9 hari. Hal-hal dunia. Kaya ke tidak, tak mungkin kaya. Kaya ialah apabila orang tak memerlukan dunia, pada ketika itulah kaya. Sebab itu tuan-tuan, saya belajar dengan satu orang guru. Dia kata, kau tahu tentang surah Waqiah? Tahu. Surah Waqiah ni kalau baca dapat kaya, betul. Kenapa baca surah Waqiah kaya? Payah juga nak jawab tuan. Saya kata saya tak tahu lah. Surah Waqiah kan cerita kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibatun qafidatun rafi'atun idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibal bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha. Ini semua cerita hari kiamat.
Dalam bahaya fikir kiamat, mana kau kerja dunia, kau tak nak dunia. Bila kau tak nak dunia, kau kaya lah. Dia kata. Itulah maknanya. Bila kau menghayati cerita akhirat, engkau bercerita tentang engkau nak akhirat, engkau tak kisah dunia, pada ketika itu kau kaya. Senang aja. Itu pasal baca surah Waqiah jadi kaya. Bukan kaya tak mesti banyak duit. Kaya ini apabila kita tak banyak pula. Yang dikatakan kaya Allah Ta'ala apa? Dalam Al Tauhid. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk, tetapi semua makhluk berhajat pada Allah. Itu makna kaya. Kita tak berhajat pada benda ni. Orang kata makan, tak apa yang ada cukup lah. Kaya lah tu. Tapi kalau kita, kalau ada ni, kalau ada itu lagi bagus. Kalau ada tu lagi bagus. Pada ketika itu miskin. Orang miskin ni lah orang yang berhajat. Jadi jangan jadi orang yang berhajat. Kalau jadi orang kaya, senang. Jangan banyak hajat hal dunia, kaya. Senang ya. Itulah kaya. Itulah hakikat kaya yang sebenarnya yang kita tak sedar. Kita kata orang kaya tu banyak duit. Dah. Lagi besar kita ni lagi banyak hutang dia. Kuk kepala tu. Macam botak semua tu kan. Ya, baik. Jadi maknanya suluk ini ialah satu jalan. Ya, kalau tarekat Tijani cara lain, tarekat apa ni, Satariyah cara lain, tarekat Ahmadiyah cara lain, Idrisiyah. Ya, ada berbagai-bagai tarekat yang ada. Ya, Sayyidi Syekh Ahmad Rafi'i. Ya, tarekat dia punya suluk dia cara lain. Ada kaedah-kaedah dia. Ya, tersendiri mengikut perjalanan guru. Ya. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Bagaimana latihan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, setahun duduk di dalam laut tuan-tuan. Ya, akhirnya kita tak boleh buat. Dengan sebuah perahu, satu pendayung duduk di dalam laut setahun lamanya tuan-tuan. Semata-mata bertawakal kepada Allah. Setahun duduk dalam hutan dengan selai pinggang, apa yang dia makan. Setahun duduk di padang pasir, apa yang ada di padang pasir. Ya, inilah setahun hanya minum air saja. Setahun hanya makan buah-buahan saja. Akhir sekali setahun tak makan. Ini Syekh Abdul Qadir Jilani punya suluk. Perjalanan suluk. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Macam mana dia melatih diri kita, hidrat diri dia. Kita nak puasa satu hari pun 2 hari. Ya, kadang-kadang ajak bersuluk macam ni, yang ingat bini dia. Tak ingat lain, ingat bini, ingat anak, ingat pokok kelapa sawit, itu aja ingat. Tinggal macam mana bini aku ni makan, tak makan bini aku. Ya, dan kalau ada popak pula susah juga. Itulah benda-benda yang datang. Itulah yang sakit ni. Anak aku nak pergi sekolah ni, mana siapa nak hantar anak aku sekolah ni? Risau. Ya, kalau lagi risau dunia tu ada, lawan. InsyaAllah. Nafsu kita lawan. InsyaAllah. Kita akan sentiasa bimbang. Ni kan, kalau aku duduk tolong ni 3 hari wajiban ni kan, niaga aku. Tutup kedai aku nanti. Lagi pelanggan aku semua ni. Lagi pelanggan. Yang itu ya, dia bimbangkan benda hal Allah Ta'ala punya urusan. Ini semua kerja Allah Ta'ala, kita bimbang buat apa? Yang datang pelanggan pada kita pun bukan kita pergi makan. Mari datang belanja kedai aku. Tak ada. Mana ada orang datang belanja kedai kita, mari datang belanja. Mari belanja. Tak ada. Tak ada tu kan. Sedangkan kita panggil tuan-tuan pergi makan dekat warung tu. Pakcik, pergi bandung, pergi goreng. Kita pun tak tahu aja. Dipanggil pun tak datang. Yang tak panggil, tiba-tiba menolong datang masuk je. Satu family. Allah hantar. Yang itu dia tak faham. Ya, yang ini sebab itu kita kena faham benda-benda seperti ini. Apabila orang memahami hakikat Allah Ta'ala, dunia dia relax je, tak kisah dia. Bukan tidak ada ikhtiar. Ikhtiar sekurang-kurang ikhtiar doa. Adalah doa-doa yang dia baca, amalan-amalan yang dia baca. Ya, tetapi kita bimbang dengan dunia ni. Tuan-tuan, ya, tuan-tuan duduk sini permulaan hari pertama duduk 3 hari je, macam dah fikir. Ya, nak lari je. Lari aku ni. Ya. Nak lari. Apa lagi mana? Apalah aku dihantar sini, ya Allah. Apalah dosa aku dihantar kemari. Dosa apa aku dihantar kemari? Boleh-boleh turun bawah ada kubur pula. Memang maknanya kita punya hati belum tetap. Ini yang nak bagi tetap ni tuan-tuan. Ya, nak bagi tetap hati inilah benda yang paling susah sekali. Sampai dia paling tetap. Orang tuan-tuan, kalau dia nak tenang satu benda, tenang, nak pergi target satu benda, bahasa lama tenang, nak pergi target satu benda,
Perkara yang pertama, tempat dia berdiri itu mestilah tempat yang tepat. Kalau dia berdiri di atas tilam tuan-tuan, sampai bila pun dia tak boleh kena target. Di atas tilam, dia goyang. Di atas kayu yang bergoyang. Diri dalam keadaan tidak stabil. Sampai bila pun tak kena mana target dia. Sampai bila tak kena tuan-tuan. Mustahil boleh kena. Dia mesti tempat berdiri tetap tu. Bila tempat berdiri tetap, dia naik ke atas. Kaki dia mesti tegak. Dia mesti naik ke atas sikit. Kalau tempat tetap, kaki dia gigil, tak kena juga tuan-tuan. Bila dah sampai pada peringkat itu, tangan dia mestilah ada kekuatan tangan dia. Tetap. Ya? Semua sekali dikontrol dengan hati. Satu je. Target yang bulat dekat tengah tu mesti kena panah tu. Sampai pemikiran, hati bersatu baru kena gitu tuan. Target 10 tu kena. Kalau selagi dia bergoyang tuan-tuan, tak kena target 10 tu. Takkan kena. Sebab itu latihan kita, Allah Ta'ala bagi latihan hari-hari. Daripada takbiratul ihram, melihat tempat sujud sampai salam. Tak boleh tuan-tuan, bukan boleh, boleh ke? Saya tak tahulah ya. Tuan-tuan berlatih, bulatkan tempat sujud. Berlatih kena macam tu tuan-tuan. Bulatkan tempat sujud tu, bulatkan. Daripada Allahu Akbar tengok. Rukuk tengok, iktidal tengok, sujud dah tentu dekat situ. Tengok tu, 4 rakaat boleh tak tengok tempat putih tu, tak tengok tempat lain. Kalau boleh, itu latihan yang paling baik tuan-tuan. Itulah dia latihan. Dan sembahyang. Ini orang lalu? Macam mana kita nak? Latihan sentiasa ada. Dalam fizikal kita dalam ibadah kita ada latihan. Sebab itu seluruh rukun Islam yang kelima adalah latihan. Syahadah, hati, ya, pemikiran sembahyang, seluruh fizikal. Zakat, hati. Puasa, hati. Mujahadah diketuai oleh haji, mujahadah yang paling besar. Inilah 5 rukun Islam ni kena hazam betul-betul. Masuk ke dalam suluk ini, hazam benda-benda seperti ini, barulah ada ketetapan hati kita. Yang tu dikatakan i'tiqad yang putus. Kalau tidak, tak putus-putus tuan-tuan. Dipanggil jazam. Dalam ilmu tauhid dipanggil jazam. Tak ada dah dekat tuan-tuan lain. Itulah target satu. Tak ada target lain. Tapi mesti cara fizikalnya menyiapkan tempat-tempat yang tepat. Inilah benda-benda yang kita kena latih tuan-tuan. Ya, kita latih, ya, mesti kita latih. Cuma tempat-tempat latihan saya sendiri belum berkeupayaan untuk membuat tempat latihan begini. Ya, tapi kalau buat tarekat Tijani tuan-tuan, dia punya suluk dia setahun. Setahun suluk dia. Ya, tarekat Tijani minimal dia 6 bulan. Ya. Lepas itu, tak apa. Tuan-tuan, kalau ikut Samaniah ini, dia boleh sampai 40 hari, 41 hari. Dia boleh lanjut lagi sampai 40 hari. Boleh tuan-tuan, ikutlah mana-mana, tak apa. Jangan susah, janji ada kenderaan. Janji ada kenderaan. Jangan tak ada kenderaan. Kita nak jalan jauh ni, berapa ribu kilometer nak jalan. Berapa ribu batu nak jalan tuan-tuan. Perjalanan roh ni tuan-tuan ni, roh ni. Cabut je dengan yang malaikat cabut je. Roh ni nak sampai kepada Sidratul Muntaha sana tuan-tuan. 7,000 tahun perjalanan masa. Ada ulama kata 70,000 tahun perjalanan masa. Roh ni nak sampai ke atas. Tak sampai dan tidak. Sebab itu perjalanannya sangat laju. Sebab itu orang-orang yang beriman nampak pada tanda berpeluh dahinya. Nah, itulah tanda-tanda di antara benda-benda tanda kerana perjalanan yang sangat jauh. 70,000 tahun nak mengentas. Perjalanan masa yang sangat besar tuan-tuan. Sebab itu kita taraki latih, ya. Saya mengajak kepada tuan-tuan, sekarang ni kata kita ini pusat latihan. Inilah pusat latihan yang ada. Datang sih. InsyaAllah saya tengah Jumaat terbuka untuk timur. Cuma jangan datang nak try lah. Jangan ada niat nak try. Datang betul-betul punya. Ya, bukan cobaan tuan-tuan. Ini betul-betul kejadian. Jangan cobaan yang sepanjang masa cobaan. Ini benar-benar kejadian tuan-tuan. Ini bukan cobaan. Masuk, duduk. Tuan-tuan kena biar cakap dengan isteri. Ya, saya 3 hari nak duduk Pak Jimat. Ni nanti anak-anak sekolah, awak fikir anak-anak sekolah. Kalau saya mati, anak sekolah juga takkan berhenti pula anak sekolah. Yang berniaga cakap, saya nak duduk Pak Jimat ni 3 hari. Nanti kalau berniaga, tak apa, tutup kedai pun tak apa. Kita buat kedai lain. Main tuan-tuan, barulah betul. Barulah yakin Allah telah datang. Baru masuk yakin. Kalau tidak sampai bila pun tak masuk yakin.
cuma pergi klinik yakin je. Itu masalah. Tapi tak yakin-yakin. Mesti tuan-tuan, ini benda-benda kita kena faham. Mesti kena tinggal. Ya, tuan-tuan mesti buat satu buat tuan-tuan, aku nak duduk sini. Ambillah, bukan saya kata ini ringan. Ini pun berat tuan-tuan. Tetapi nak lawan mujahadah dengan nafsu kita bukan satu benda yang mudah. Tak buat benda ni, sampai bila pun kita tidak akan berjaya. Sampai bila. Ya. Saya sebenarnya walaupun saya mengajar kitab, cara itu syariat. Ya. Perjalanan ini, perjalanan situ sendiri. Ya. Saya memang belum mampu. Dari segi kemampuan, memang saya belum ada kemampuan dan nak menjadikan tempat. Ya. Sebab apa tuan-tuan, orang-orang yang, ya, tuan-tuan tengok, tuan-tuan Haji Mat di depan sekali je. Dia punya CCTV penuh sini tuan-tuan. Nampak apa tuan-tuan pergerakan tuan-tuan? Semua dia nampak. CCTV semua ada. Dia boleh beritahu tuan-tuan. Ada semua CCTV, semua di sini, pegang ada CCTV. Tuan-tuan pergi mana lah, dia tahu. Pergi mana, tahu. Inilah hebat, ya. Inilah kehebatan. Ya, tak payah kata ada, kalau modal satu CCTV, berapa nak beli? Tuan-tuan. Satu CCTV tu, 300. Kalau tiap-tiap satu tiang, dia bagi tu. Ni bawah ni, atas lagi bang. Tu dekat tepi pagar sana, depan ada. Keliling ada. Berapa nak modal? Inilah amalan-amalan. Orang baca la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Allahu latifun bi ibadi wa Allahu latifun bi ibadi yarzuqu man yasha. Orang baca itu 40 km keliling dia tahu tu. 40 km keliling dia beritahu. Dia baca ayat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Allahu latifun bi ibadi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyul azim. Ini CCTV orang Islam lagi hebat. Ulama-ulama CCTV kuat. Kalau 40 km satu muak dia tahu tuan. Apa benda ni? Itu kecil je. Dia baca benda lain lagi. Ya, ada tambah lagi 40 km, 40 km. Satu Johor dia tahu. Tuan-tuan, ya, saya cerita satu benda pelik. Ya, tuan-tuan boleh tanya Ustaz Imran, apa dia Ustaz Imran. Dan baru Ustaz Imran datang jumpa dengan Habib Ali. Habib Ali Abraham. Habib Ali radhiyallahu taala. Budak-budak ni. Dia kata, awak tahu tak daripada Batu Pahat ni sampai Johor Bahru berapa jengkal? Betul tu fikir. Tanya je berapa jengkal. Siapa nak ukur jengkal? Ada kat rumah. Budak-budak yang tunggu masa. Siapa ada tahu? Ya? Kata Ustaz Imran saya tak tahu. Dia ada cakap lah berapa ribu. Ustaz Imran tahulah, ya. Macam mana dia tahu? Kerana Allah bagi tahu. Allah bagi tahu. Dia kasyaf. Dia tengok je, dia tahu berapa jengkal. Inilah kehebatan orang Islam, tuan-tuan. Hati mereka apabila terbuka bukan syafaat. Baik itu dalam ilmu tasawuf, apabila kita bertemu dengan orang alim, jaga hati. Sebab dia tahu hati kita. Tengok macam ni kau ni. Tahu dah. Ya? Apabila berjumpa orang berpangkat, jaga mulut. Jangan tukau kau nanti. Orang Melaka cakap dengan tukau. Dia tukar kerja nanti. Kita berhenti kerja. Ya? Sebab mulut binasa badan. Dia berjumpa orang alim, kau cakap dah macam mana pun. Dia tak kisah. Dia tengok hati, dia tak tengok cakap. Ini orang-orang alim, tuan-tuan. Jadi, cuba kita jadi angkat, upgrade sikit kita punya hati kita, kekuatan kita, jiwa kita. Ya? Apabila Allah Ta'ala panggil, tuan-tuan, dia tak kira projek kita siap ke, projek kita tak siap ke, dia panggil jalan. Ya? Kita tengah sibuk dengan apa urusan, sekalipun kalau sampai ajal, jalan. Sebab itulah kita sampaikan ajal kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sampaikan ajal kita. Korban, insyaAllah. Ya? Jangan liar. Ya? Jangan liar. Liar hati kita liar sangat, jinakkan hati kita insyaAllah. Ya? Jadi saya kira itulah di antara pesanan-pesanan di kurang 1 jam yang saya dapat sampaikan insyaAllah. Saya membuat persiapan besok saya nak terbang ke Sarawak. Ada satu program di Bintulu tadi. Tempat lebih esok nak keluar, ya, di airport. Ya. Saya ada program di Bintulu. Ya, ada program di sana. InsyaAllah. Jadi insyaAllah sekarang inilah untuk mukadimah ataupun pertemuan kita pada malam ini untuk bercerita, untuk memberi, untuk spark satu benda tu, spark, ya. Satu benda ni nak spark. Tuan-tuan, spark ini penting. Kalau berlaku kebakaran yang besar, bomba tak tengok tiang sana terbakar, dia cari apa sebab terbakar. Dia cari itu je. Senang dia kena bomba bukan saya pun. Apa sebab dia terbakar? Ya itulah. Ya, kerugian berjuta-juta, tapi dia kata sebabnya batang mancis dia. Batang mancis terbakar betul jadi juta. Jadi
Kadang-kadang dengan satu detik saja afdalul zikri la ilaha illallah, tembakau semua nafsu jahat kita tuan-tuan, syaitan-syaitan tembakau. Boleh jadi kita berubah kedudukan daripada syurga ke dalam neraka, daripada syurga ke dalam neraka, daripada neraka ke dalam syurga Allah Taala, dengan satu patah perkataan, dengan satu patah sebutan mulut kita, dengan satu niat yang ada dalam diri kita. Boleh mengubah orang boleh masuk syurga, boleh masuk neraka dengan satu patah perkataan. Kita berharap mudah-mudahan dengan perbuatan yang baik kita ini mengubah kita, kedudukan kita daripada neraka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mudah-mudahan kita berazam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah taala, dan pimpinan daripada Tuan Guru Haji Muhammad ini sangat penting untuk kita. Sangat penting untuk kita hayati dan untuk kita hazam bersama-sama, ya. Bukan senang tuan-tuan, hari ini bukan senang. Nak jadi jurulatih bola senang. Jurulatih menyanyi senang, jurulatih apa senang. Jurulatih nak menuju pada Allah taala payah nak cari tuan. Kalau ada pun kadang-kadang dia tak ada, dia punya kemudahan-kemudahan. Track tak ada, gelanggang tak ada. Boleh, gelanggang tak ada, tak boleh. Ya? Jadi kewajipan ada tuan-tuan yang ada sedikit bekalan belanja, keluar cari duit, tolong apa yang kita boleh tolong, kita tolong. Ya? Untuk kita secara fizikalnya tak tolong dengan Allah, tetapi kita boleh tolong secara fizikalnya, secara zahirnya, secara syariatnya kita bantu supaya kita dapat melahirkan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang menghidupkan kita tuan-tuan, insyaallah, ya. Jadi saya kata pada tu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz memang ahli cakap. Kalau tak dia tak boleh Ustaz. Dia Ustaz dengan Tuan Guru dia. Jadi saya tak begitu cakap. Cuma saya nak melahirkan perasaan melalui lagu yang akan saya sampaikan, nasyid yang akan saya sampaikan. Saya susun, saya dapat daripada satu perjalanan ke satu perjalanan hingga sampai ke hujung perjalanan. InsyaAllah kita sama-sama menghayati. Allah, 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 namamu ku sebut-sebut hingga terukir di hati. Lemaslah sudah nafsuku ini hingga tak berdaya lagi. Allah, 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 bukan nama yang ku cari, tapi yang punya diri. Wahai diri yang punya diri, marilah bersama kami. Allah, Allah, tak sanggup lagi begini lama menanggung rindu.
semoga terobat hati ini bila bertemu denganmu ya Allah. Allah 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 indahnya wajahmu wahai diri, sinar cahayamu menyusup ke hati. Mataku tak mampu menatapi, hanya mampu dengan mata hati. Oleh itu bukalah mata hati. Allah Allah dalam majlis tadi saya terlintas. Dulu permulaan saya mengadakan dengan suluk. Dalam khatam pertama itu permintaan daripada jemaah yang datang. Tiba minta tolong salah seorang daripada jemaah yang meninggal daripada suluk, tolong bercerita apa yang dia buat. Hari ini saya pula panggil Tuan Haji, insya-Allah Tuan Haji. Dia cerita sikit, kita berkongsi pengalaman. Tuan Haji ni sebenarnya bukan dia datang nak suluk dengan saya mula-mula. Dia datang berkawan. Masa tu kita menyambut hari apa ya? Bukan. Sebelum Zulhijjah ya? Zulhijjah ya? Awal Zulhijjah. Awal Zulhijjah. Ayat 3. Zulhijjah. Lepas tu dia cerita, fikir dia pakat dua orang. Ini kita dah sampai ni, kita nak balik tak fikir lagi, kita nak datang tak tahu ni. Tak kemarin dia keluar dari Syekh Ilham. Okey lagi dia kata, saya ikut dah 3 hari. Alhamdulillah. Lepas 3 hari, tak sampai 3 hari, baru hari dia susul balik. Pasal tahu dia kerja. Hari Senin, ke rumah kerja. Saya acah dia 3 hari. Kuat lah dia, semangat dia. Pasal boleh sanggup tinggal kerja. Hari Ahad kita dah okey lah balik lah. 2 hari je. Tiba-tiba ni datang pula. Nak 10 hari. Tak cukup kan ni. Cubalah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Guru kita Haji Muhammad dan juga Tuan Guru Ustaz Syafil bin Ibrahim. Saya memang telah berguru belajar dengan Ustaz Syafil sejak tahun 1990-an. Jadi apabila beliau mengajar, setiap apa yang saya dapat daripada amalan-amalan yang suruh Ustaz Syafil, saya lakukan. Jadi bila Ustaz tengok daripada situ kemungkinan salah, daripada situ tahun 90-an, Ustaz suruh saya masuk tarikat. Jadi ketika itu saya tak bersedia, sebab saya ada amalan yang Ustaz Syafil bagi pun saya rasa saya tak mampu nak buat. Jadi bila saya tahu kata tarikat tu banyak dengan amalan dan aku beramal, saya tak berapa berani, saya takut. Jadi dah sudah berapa tahun, dah hampir 20 tahun. Dah hampir 20 tahun saya diminta lagi, Ustaz Syafil minta suruh kalau boleh masuk tarikat yang di sini, Pak Tuan Haji tuan guru kita lah. Jadi kami bercadang pada bulan 12 tahun lepas lagi. Ada beberapa orang, ada 5-6 orang yang cuba set-set tapi tak jadi juga.
Jadi pada kali ini tinggal saya 2 orang saja dengan 3 orang dengan Ustaz Hakimi, Haji Hakimi dan Cik Yusof. Kami berpakat-pakat pada mulanya nak dengar cerita je. Nak dengar cerita macam mana perjalanan ini semua. Lepas tu bila dah sampai sini, saya fikir-fikir balik, bilang balik dengan Yusof, kalau kita balik dah nak ambil cuti lagi. Kan? Jadi daripada alang-alang tu balik dan tak tentu saya boleh datang balik. Dan sebelum ini pun saya telah ada berlaku kejadian yang saya kisah berjalan. Jadi daripada situ saya juga takut. Kalau selama ni saya beramal, bila saya kisah saya tak tahu benda pun. Jadi saya rasa diri saya kosong. Jadi daripada situlah saya bila Ustaz Kasir bagi tahu saya memang semangat nak buat. Jadi apabila dah sampai 3 hari itu pada yang lepas 2 minggu 3 minggu lepas, saya tawakalnya. Tawakallah ini semua kerja Allah SWT. Jadi alhamdulillah bila pada asasnya untuk sekadar mendengar, jadi kami terus makan untuk 3 hari lah bersurut di sini. Dan lepas tu saya ada 2 program sebenarnya. Saya ada program di Kedah pun setiap 1 Muharram sampai 10 Muharram ada program. Jadi saya tinggal kat sana. Saya fikir balik kalau saya tak buat, saya akan mati bila masa, sakit panjang masa, tak berhenti siang malam sakit. Jadi kalau saya tak ikuti, jadi bila saya nak ikuti. Jadi saya ambil keputusan bila Tuan Haji kata 1 Muharram yang cantiknya 1 Muharram ke 10 Muharram. Jadi next kalau boleh, bila pula? Kita Tuan Guru kita beritahu kita bulan Rejab tahun depan, saya rasa saya tak sampai, tak ada nak sampai. Jadi terus saya kata tawakal dia datang juga buat. Alhamdulillah lah. Setakat saya datang ni peringkat 1, 2 ni alhamdulillah lah. Saya rasa terima kasih banyak atas atas kejuaraan yang Tuan Guru kita, Tuan Haji Muhammad dan juga Ustaz Kasif yang bagi booster lah untuk kami semangat untuk buat. Dan alhamdulillah banyak petunjuk-petunjuk yang dapat. Alhamdulillah. Lapor memang lapor lah. Saya dah kuasa lagi. Tapi itulah, terima kasih banyak. Saya pun tak ada nilai sebenarnya. Tak ada nilai. Kita nak bayar dengan duit pun tak mampu lah. Itu yang boleh saya cakapkan. Itu saja. Yang boleh saya cakapkan. Berkongsi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله